Inisiatif Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ Perkasa Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik, Otto. Kesungguhan kerajaan negeri meningkatkan tahap pendidikan dan memperkukuh pembangunan modal insan dapat dilihat menerusi inisiatif di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Lebih RM474 juta diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, peruntukan itu digunakan untuk meningkatkan prasarana pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan, biasiswa dan derma siswa kepada pelajar yang layak. Beliau berucap dalam Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Papar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politik Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Muhammad Ghazali Hajiji. Menurut Datuk Armizan, kerajaan negeri juga komited menyifarkan sekolah daif menjelang tahun 2029 dengan penyediaan prasarana yang lengkap dan kondusif. Seramai 187 penerima APC dan 20 penerima MAPENS, daerah Papar menerima sijil masing-masing bagi tahun 2024. Semangat Perjuangan 1985 menjadi tunjang pemangkin konvoi Jelajah Pergerakan Pemuda Parti Bersatu Sabah PBS yang bermula Ahad lalu. Semangat perjuangan tersebut yang diperjuangkan oleh pemimpin PBS terdahulu perlu dikongsikan dengan golongan belia di negeri ini. Pemangku Presiden PBS Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, perjuangan parti itu semata-mata untuk mempertahan dan menuntut hak-hak rakyat Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA 63. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap demikian dalam penutupan konvoi Jelajah Pemuda PBS di Tawau. Datuk Joakim menegaskan sebagai parti tempatan tertua di Sabah serta berbilang kaum dan agama, PBS akan terus menuntut hak Sabah terutama dalam sektor pendidikan, kesihatan dan pembangunan. Justru beliau mahu pergerakan pemuda terus memperkasa parti dengan memperluaskan konvoi berkenaan ke seluruh pelosok negeri. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui mengakui kemenangan PBS di Parlimen ini hasil hubungan baik antara parti itu dengan rakan dalam Parti Gagasan Rakyat Sabah JRS. Justru beliau mahu hubungan baik itu terus dipertahan bagi memantapkan parti. Kanak-kanak dan remaja yang berhadapan masalah kesihatan mental memerlukan sokongan ibu bapa dan keluarga. Pada masa sama, mereka juga perlu mendapatkan rawatan awal daripada pakar psikiatri. Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Ahmad Abdul Jalil Muhammad Razali berkata, rawatan awal dapat mengurangkan kesan jangka panjang terhadap pesakit. Katanya remaja berusia 16 hingga 19 tahun cenderung berhadapan masalah tersebut. Mereka ini mempunyai kecenderungan atau pemikiran untuk membunuh diri. Itu adalah perkara-perkara saya rasa perlu diambil berat oleh masyarakat secara keseluruhannya. Dr. Ahmad Abdul Jalil berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan kami bah ini di studio TV Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan mendapati setakat 2023 kira-kira 1 juta individu di negara ini mempunyai masalah kemurungan. Jumlah berkenaan meningkat 2 kali ganda berbanding kajian sama yang dilakukan pada tahun 2019. Justru Dr. Ahmad Abdul Jalil mengajak orang ramai memanfaatkan Bulan Kesihatan Mental Oktober ini untuk meningkatkan kefahaman masing-masing tentang isu berkenaan. 10 Oktober setiap tahun dipilih sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia. Sementara itu, Sabah mempunyai 30 orang pakar psikiatri yang ditempatkan di 5 buah jabatan psikiatri, masing-masing di Hospital Queen Elizabeth, Hospital Mesra Bukit Padang, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau dan Hospital Keningau.
buka peluang yang luas kepada pengusaha kraft tangan untuk berlangkah lebih maju dan berdaya saing. Itu matlamat projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK di bawah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, Kraft Tangan Malaysia. Wartawan Serina Olivia Chong ada perkongsiannya. Melalui PPKK, lebih banyak komuniti kraft baharu diwujud yang mempelopori pelbagai kemahiran baharu sambil menjana pendapatan tetap. Di Sabah terdapat 11 PPKK yang menjalankan projek komuniti mencakupi pelbagai jenis kraft tangan. Ia menjadi sumber aspirasi untuk menghasilkan lebih banyak produk unik, berinspirasikan tekad dan kreativiti bagi melonjakkan tahap kehidupan pengusaha. 4 daripada komuniti yang lahir daripada PPKK di negeri ini turut diberi peluang menyertai Festival Kraft Borneo 2024 yang sedang berlangsung di sebuah pusat beli belah di ibu negeri. Kita membawa mereka ke festival ini sebagai simulasi penjagaan supaya mereka mempunyai dan juga didedahkan dengan pengalaman untuk memasarkan produk keluaran mereka. Jadi kat situ mereka dari aspek komunikasi, tawar-menawar bersama usahawan, itu kita bagi peluang kepada komuniti-komuniti baru yang kita bangunkan bagi membolehkan mereka meningkatkan lagi keupayaan mereka untuk lebih berdaya saing. Produk kraft tangan daripada 11 PPKK Sabah turut mendapat tempat dalam festival ini yang julung kali mengetengahkan produk keluaran PPKK. Untuk Festival Kraft Borneo ni, ada 4 komuniti yang kita ketengahkan lah, kita tonjolkan dan kita bawa. Selain daripada itu, 11 projek PPKK sedia itu, kita bawa produk dia. Okay, so maksud dia 11 projek komuniti yang kita PPKK yang kita bangunkan ni, ada produk dia di Festival Kraft Borneo. Peserta yang ditemui nyata gembira kerana diberi peluang menyertai Festival Kraft Borneo 2024 yang membuka peluang lebih luas kepada mereka memasarkan produk dan mengasah kemahiran dalam bidang keusahawanan. Perubahan dia kami ada mempromosikan kami punya motif sendirilah. Harapan saya agar kami punya persatuan ini, komuniti ini maju ke depan. Dorang bagi kami kursus dengan bahan-bahannya sekali lah. Ya, amat bagus. Kami buat manik dengan batik linut. Setakat ini kalau untuk manik, sebab batik linut belum berapa ada yang join kami. Manik, kami ada setakatnya ada 15 orang lah. Semoga saya dapat jadi usahawan, kami dapat jadi orang yang lebih bagus lah, lebih banyak produk kami dapat kasih keluar untuk Labuan. Bagi anda yang belum berkunjung ke sini, Festival Kraft Borneo 2024 berlangsung hingga Ahad ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan kraft tangan asli yang berkualiti tinggi dan memiliki pesona tersendiri. Serina Olivia Chong, RTM. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.5 juta ringgit bagi memperkasa golongan wanita di negeri ini. Peruntukan itu disalur dalam bentuk geran kepada badan bukan kerajaan NGO wanita. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flovia Ng yakin peruntukan itu akan memberi impak besar kepada pembangunan wanita di negeri ini. Beliau berucap merasmikan Sinergi Night Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA di Kota Kinabalu. Peruntukan tersebut diumum semasa sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri 23 Ogos lalu oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya yang mewakili Ketua Menteri. Datuk Flovia berharap NGO wanita akan terus memberikan kerjasama kepada JEWA Sabah bagi membentuk masyarakat harmoni dan bertanggungjawab. Sempena majlis ini turut berlangsung pelancaran lagu rasmi JEWA iaitu JEWA di Hati serta penyampaian geran kepada NGO wanita. Sebanyak 32 NGO menerima geran aktiviti daripada 100 permohonan yang diterima tahun ini. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti Berita Wilayah bersama Otto. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.